Malaysia umum mengetahui sektor pendidikan seperti institusi pengajian tinggi dan sekolah antara yang terjejas susulan Perintah Kawalan Pergerakan dilaksanakan pada tahun lepas. Namun keadaan itu bukan alasan untuk tidak meneruskan proses pengajaran dan pembelajaran seperti kebiasaan. Sehubungan dengan itu, Kementerian Pengajian Tinggi membenarkan semua universiti awam dan IPTS melaksanakan pengajaran dan pembelajaran dalam talian. Bagi penuntut universiti awam dan swasta, pelaksanaannya mungkin mudah. Tetapi bagi pelajar di sekolah pula, ianya adalah satu pelaksanaan yang agak sukar diterima. Sumber yang digunakan untuk mendapatkan ilmu bagi mengenal pasti puncanya ialah mencari maklumat dan membaca di pelbagai platform yang ada seperti di Google. Dengan berlakunya pembelajaran dan pengajaran secara alamanya, maka sumber-sumber di internet dapat kita jadikan sebagai bahan bacaan supaya kita dapat menambahkan dan meningkatkan ilmu pengetahuan, terutama ilmu dalam bidang teknologi seperti komputer. Ini kerana pembelajaran dan pengajaran secara alamanya ini memerlukan penggunaan komputer. Para pelajar dan guru perlu mahir dalam bidang komputer ini. Hal ini kerana ianya dapat memudahkan semua urusan ketika dalam pembelajaran dan pengajaran secara alamanya. Selain daripada komputer, semua pelajar dan guru juga perlu mahir dalam penggunaan aplikasi seperti Google Meet, Zoom dan sebagainya agar sesi pembelajaran dan pengajaran secara alamanya dapat berjalan dengan lancar. Cadangan bagi penyelesaian untuk ini pula ialah kita perlu sentiasa mempraktikkan semua sumber yang ada supaya kita menjadi lebih mahir daripada yang sebelumnya. Selain itu, kita perlu berusaha untuk sentiasa mencari ilmu yang baru kerana ianya dapat membantu terutama untuk masa ini dan juga untuk masa hadapan. Pembelajaran dan pengajaran secara alamiah ini tidak mudah, maka cadangan yang seterusnya ialah kita hendaklah sentiasa mematuhi semua arahan daripada pihak kerajaan agar penularan wabak COVID-19 ini dapat dibendung dengan cepat dan semua pelajar dapat belajar secara bersemuka semula. Dan cadangan yang terakhir ialah kita haruslah tidak perlu malu atau segan untuk bertanyakan kepada rakan-rakan ataupun guru dan pensyarah jika kita tidak pandai untuk menggunakan semua sumber yang ada untuk mendapatkan ilmu. Antara punca-puncanya adalah kurangnya kemahiran penggunaan komputer. Lazimnya, punca ini sering berlaku pada kebanyakan guru dan pelajar sekolah. Ramai guru tidak suka terhadap perubahan cara mengajar yang melibatkan teknologi komputer. Kebanyakan sekolah rendah di luar bandar tidak dilengkapi dengan peralatan dan teknologi maklumat dan komunikasi, maka guru kurang didedahkan dengan teknologi tersebut sehingga mengakibatkan mereka tidak dapat menguasai kemahiran penggunaan teknologi komputer. Malah, hal ini juga berlaku pada pelajar sekolah. Selain itu, kekurangan peranti komputer dan kemudahan untuk pembelajaran secara maya. Justru itu, kekangan peranti, masalah capaian internet dan sebagainya akan menyebabkan berlakunya permasalahan dan secara tidak langsung membantutkan proses pengajaran dan pembelajaran secara maya. Akhir sekali, persekitaran yang tidak sesuai. Persekitaran yang bising dan tidak sesuai hanya akan mendatangkan ketidakselesaan kepada pelajar tersebut. Malah punca ini juga akan menyebabkan guru hilang tumpuan untuk mengajar. Langkah yang pertama, mewujudkan pusat internet setempat bagi kawasan yang mempunyai masalah capaian internet yang sukar. Hal ini demikian kerana dapat membantu penuntut universiti yang tidak boleh kembali ke kampus untuk mengakses internet di kawasan kediaman mereka untuk menghadiri kelas secara alamiah. Dengan ini, pelajar tidak akan ketinggalan mata pelajaran jika tidak dapat hadir ke kelas secara alamiah kerana masalah capaian internet. Pada masa ini, khususnya pada musim COVID-19 yang melanda semua negara tanpa terkecuali, internet amat dititik beratkan dalam kehidupan seharian terutamanya dalam pelajaran dan pekerjaan.
Hal ini demikian kerana untuk mengurangkan kes COVID-19, semua masyarakat perlu duduk di rumah dan semua sektor ditutup sementara waktu, terutamanya sekolah dan universiti. Dengan ini menyukarkan untuk pelajar yang duduk di kawasan luar bandar kerana capaian internet yang di kawasan luar bandar sukar dijangka, terutamanya di Sabah dan Sarawak. Sebagai contoh, dalam satu artikel yang ditulis oleh Step Hanili pada 16 Jun 2020, berkaitan seorang penuntut Universiti Malaysia Sabah yang bernama Vevenah Mosiven yang berumur 18 tahun yang sanggup bermalam di atas pokok dan nyaris disengat tebuan demi mengakses internet untuk menjawab peperiksaan. Oleh itu, pihak yang berwajib perlu segera menyelesaikan masalah capaian internet dengan mewujudkan pusat internet setempat supaya semua pelajar dapat mengakses internet dengan capaian yang baik. Apabila pembelajaran secara alam maya dilakukan, pelajar tidak boleh bergantung kepada pensyarah sebagai sumber ilmu atau rujukan. Hal ini demikian kerana jarak pelajar dan pensyarah amat jauh dan menyukarkan untuk berhubung. Pada abad ke-21 ini, pelajar perlu membuka minda untuk meneliti bahan pembelajaran lain di atas talian, bukan nota dan kuliah pensyarah semata-mata. Pencarian bahan pembelajaran yang sahih dan betul juga merupakan salah satu kemahiran pembelajaran yang perlu dibina. Ini boleh termasuk nota, buku elektronik dari universiti terkemuka, video dan platform pembelajaran terbuka seperti Google Scholar. Dengan ini dapat memudahkan pelajar untuk melakukan tugasan yang diberikan pensyarah tanpa bergantung pada pensyarah. Bagaimana kamu boleh menilai kebolehpercayaan sumber-sumber tersebut? Umum mengetahui bahawa semua institusi pendidikan tinggi dan juga sekolah menjalani pembelajaran secara atas talian. Ini adalah disebabkan oleh berikutan dengan pandemik yang berlaku di negara kita. Pembelajaran dan pengajaran secara alam maya bukanlah untuk memupuk pelajar untuk belajar berseorangan diri. Malah, pembelajaran secara maya ini dapat melahirkan pelajar yang kreatif dan juga mempunyai pemikiran yang kritikal. Pembelajaran dan pengajaran secara maya bukanlah bertujuan untuk memupuk pelajar mencari maklumat berkaitan dengan pembelajarannya hanya di internet seperti Google. Kita sedia maklum bahawa maklumat yang terdapat di Google kebanyakannya diragui kesahihannya. Sebenarnya, pembelajaran dan pengajaran secara alam maya ini juga berlaku seperti pembelajaran dan pengajaran di dalam kelas. Ia juga memerlukan tenaga pengajar untuk mengajar dan menerangkan sedikit tentang subjek tersebut. Umum mengetahui untuk menjadi seorang pensyarah atau tenaga pengajar di universiti, mereka memerlukan sekurang-kurangnya ijazah sarjana dan juga PhD. Jadi, tidak timbul isu keraguan untuk mempercayai sumber-sumber yang disampaikan oleh pensyarah tersebut. Selain itu, pembelajaran dan pengajaran secara alam maya juga membenarkan pelajar untuk berkomunikasi secara terus dengan pensyarah. Perkara ini juga dapat membolehkan pelajar untuk bertanyakan tentang apa yang mereka tidak fahami dan mengelakkan fahaman mereka dari terpesong kepada perkara lain. Apakah kaedah pemerolehan ilmu yang digunakan? Sejak berlakunya pandemik, kaedah pengajaran dan pembelajaran di rumah PDPR diperkenalkan. Kita boleh lihat betapa pesatnya penggunaan e-learning dalam kalangan guru, pelajar, pensyarah dan ibu bapa. Pelbagai laman dan juga aplikasi yang digunakan bagi membolehkan pelajar memperolehi ilmu dan antara kaedah perolehan ilmu yang digunakan ialah Google Meet dan WhatsApp. Google Meet adalah di antara aplikasi yang digunakan pada masa kini bagi menggantikan pembelajaran bersemuka. Ia juga berkesan dan banyak digunakan oleh pelajar sekolah menengah, sekolah rendah maupun pelajar APT. Hal ini kerana dengan keadaan pandemik COVID-19, pendekatan dan kaedah pembelajaran dan pengajaran PDP sentiasa berubah. Google Meet juga boleh memuatkan 100 orang dalam satu masa. Ia juga membantu pelajar, guru dan pensyarah menjalankan proses pembelajaran dan pengajaran secara alam maya. Seterusnya, kaedah pembelajaran dan pengajaran secara alam maya yang digunakan ialah WhatsApp.
Aplikasi WhatsApp ini adalah bagi menggantikan mesej pesanan ringkas SMS yang biasa digunakan pada awal zaman 20-an. Selain itu, WhatsApp juga mempunyai banyak fungsi yang mesra pengguna. Di antaranya adalah boleh menghantar pesanan sama ada kepada individu atau kumpulan-kumpulan yang telah dicipta, menghantar pesanan audio atau video, mengambil gambar dan banyak lagi perkara yang boleh dikongsi melalui aplikasi WhatsApp. Dari sudut pembelajaran, pelajar boleh mencipta satu kumpulan khas yang mengandungi para pelajar lain dan guru-guru untuk sesi soal-jawab berkaitan subjek yang dipelajari. WhatsApp juga merupakan salah satu komunikasi yang sangat dikenali dan digunakan dalam proses pembelajaran pada abad ini. Pandemik COVID-19 telah banyak mengubah lanskap kehidupan manusia pada hari ini. Dengan Perintah Kawalan Pergerakan PKP, setiap individu yang tidak mempunyai peranan khusus dalam perkhidmatan sama ada dalam sektor awam maupun sektor swasta, tidak kecuali dalam sektor pendidikan di mana mereka perlu bekerja dari rumah untuk mengekang penularan wabak COVID-19. Seiring dengan Perintah Kawalan Pergerakan PKP yang telah dilaksanakan oleh Kerajaan Malaysia yang bertujuan untuk membendung penularan wabak COVID-19, kaedah pembelajaran secara atas talian kini menjadi satu keperluan. Dikatakan demikian kerana kebanyakan universiti tempatan baik awam maupun swasta, termasuk sekolah-sekolah di Malaysia, tiada pilihan lain selain menggunakan kaedah pengajaran dan pembelajaran secara atas talian bagi memastikan silibus pengajaran dapat disampaikan dengan sebaik mungkin dan prosesi pelajar ditangguhkan lagi walaupun dalam keadaan pandemik yang sedang melanda negara. Bagi pelajar universiti sama ada sektor awam maupun swasta, inilah masanya untuk kita asah kemahiran pembelajaran ini supaya kita akan lebih bersedia apabila kita masuk ke dalam pekerjaan kelak. Kita boleh mengasah kemahiran membuat keputusan untuk menyelesaikan satu masalah seperti masalah internet yang tidak stabil atau lemah, kawan kumpulan tugas yang tidak akses internet. Pencarian bahan pembelajaran yang sahih dan betul merupakan salah satu kemahiran pembelajaran yang perlu dibina. Ini termasuklah mencari nota ataupun buku-buku elektronik dari universiti terkemuka sama ada di dalam negara maupun di luar negara, serta mengikuti video dan platform pembelajaran terbuka seperti Massive Open Online Courses yang secara percuma. Memangnya bukan senang untuk kita bina kemahiran pembelajaran tu, tapi kerana COVID-19 dan PKP ni, kita diberi peluang untuk asah kemahiran tu yang bertujuan untuk kebaikan kita pada masa hadapan. Secara kesimpulannya, pembelajaran secara atas talian adalah satu keperluan untuk menuju ke arah Malaysia, negara maju. Kesimpulannya, pembelajaran secara atas talian telah memberi kesan yang besar kepada para pelajar, terutamanya para pelajar di peringkat sekolah rendah, sekolah menengah dan universiti. Hal ini dikatakan kerana pembelajaran secara atas talian perlulah mempunyai pengaksesan internet yang sangat kuat. Oleh itu, ianya memberi kesan yang besar kepada para pelajar, terutamanya para pelajar yang tinggal di luar bandar. Walau bagaimanapun, pembelajaran secara atas talian ini juga memberi banyak kelebihan kepada para pelajar. Oleh itu, para pelajar dan pendidik haruslah bijak menangani situasi yang berlaku semasa pembelajaran secara atas talian. Pembelajaran secara atas talian bukan sahaja memberi masalah kepada para pelajar, ianya turut memberi kesan kepada para guru dan para pensyarah di universiti. Oleh itu, kedua-dua pihak perlulah memainkan peranan yang sangat penting dalam pembelajaran secara atas talian. Seterusnya, para guru dan para pensyarah di universiti perlulah mencari inisiatif yang terbaik untuk menyelesaikan masalah ini. Oleh itu, para pensyarah dan para universiti perlulah menyediakan modul dan kuis yang perlu diselesaikan oleh pelajar supaya tidak bosan dalam pembelajaran atas talian.